أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada tengah hari ini dalam satu slot kuliah Zuhur yang dianjurkan oleh Surau Al-Barakah, Menara Berkembar Bank Rakyat di Kuala Lumpur, insya-Allah. Dan terima kasih pada semua sahabat Facebook, TikTok yang bersama pada tengah hari ini. Dan seperti biasa, mohon jasa baik anda semua untuk kita pakat-pakat share, pakat-pakat sebar-sebarkan live kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang dapat bersama, yang dapat join dengan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada pihak Surau Al-Barakah yang menganjurkan kuliah kita pada tengah hari ini. Dan terima kasih pada semua muslimin muslimat yang hadir bersama, yang like, yang follow. Terima kasih banyak. Yang share, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sambung pengajian kitab kita Iman dan Kehidupan. Kitab Al-Iman wal Hayah, Kitab Iman dan Kehidupan. Dan kita masih lagi membahaskan tajuk pada muka surat 58. Muka surat 58. Masih lagi di bawah tajuk Pandangan Orang Beriman. Dan kita sambung pada nombor yang keempat. Nombor yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya. Baru start dah kesimpulan, tuan-tuan. Bawa tenang. Kesimpulannya. Apa yang ada dalam alam ini adalah untuk berkhidmat kepada manusia. Dan Allah menciptakan manusia untuk berkhidmat kepada Allah. Nampak dia punya circulation dia tu. Saya dah cakap dah, sejak tak ada air ni memang cakap orang putih tuan. Nampak dia punya kitaran dia tu. Maha suci Allah, maha kayanya Allah. Dia buatnya semua planet, bulan, bintang, matahari, air sungai, air laut, buah-buahan, kebun, segala-galanya, bumi, Allah Ta'ala buat untuk manusia, untuk kita, tuan-tuan. Allah bukan buat bumi ni untuk malaikat, Allah bukan buat buah betik tu untuk malaikat, buah tembikai tu untuk malaikat, tak ada. Allah buat semua benda-benda itu untuk manusia. Human being, untuk kita lah. Untuk manusia, untuk kita. Dan
tak terbayar tuan-tuan. Allah bagi semuanya FOC, semuanya percuma. Dan hebatnya Allah tu dibuat semua makhluk-makhluk ni untuk kita. Termasuk malaikat yang bertugas untuk kita. Malaikat tu dia bertugas untuk kita. Kan? Khidmat malaikat tu kepada kita tuan-tuan. Ada malaikat yang mencatat amal baik kita, ada malaikat yang menjaga hujan, yang menjaga angin, ada malaikat yang menjaga janin dalam perut ibu. Allahu Akbar. Semua Allah susun untuk manusia. So boleh nampak tak macam mana dahsyatnya manusia itu pada pandangan Allah. Bagaimana mulianya kita sebenarnya pada sisi Allah. Bahasa mudah dia lah macam ni lah. Allah buat segala-gala untuk kita. Tuan-tuan, Allah buat segala-galanya untuk kita. Hebat tu. Kira, dahsyat gak manusia ni tuan. Dahsyat juga manusia ni. Kan? Hebat juga manusia ni. Jadi, bila dah jadi macam ni, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadilah manusia yang belajar mensyukuri. Jadilah manusia yang berterima kasih. Jadilah manusia yang redha, yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah telah campakkan pada kita. Seperti mana Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat aku, kata Allah, kamu tak mampu nak hitung. Tak daya nak hitung, tak mampu nak hitung. Ayat lain, Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata kalau sekiranya kamu bersyukur, kamu reti berterima kasih pada aku, kata Allah, aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmat aku kepada kamu. Aku top up lagi, aku tambah lagi nikmat itu. Dan kalaulah kamu kufur, kamu engkar, kamu tak reti nak bersyukur, nak berterima kasih pada aku, Allah kata azabku sangat pedih. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala ni dia mudah saja. Kita terima kasih pada dia, dia tambah lagi nikmat. Kita engkar, melawan, dia bagi azab. Itu saja. Tak payah pening kepala tuan. Dengan Allah ni tak ada benda kita nak serabut kepala otak. Allah ni senang dia punya calculation. Kira-kiranya senang. Tak. Senang sangat. Sebab itulah tugas kita bersyukur, berterima kasih, menjadi hamba yang taat. Dan bila Allah buat semua untuk manusia, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, sungai, laut, ikan, pokok, semua-semua ni untuk kita, dan kita pula Allah buat untuk dia. Kita pula Allah buat untuk jadi hamba yang taat kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri, menjadi hamba yang terbaik kepada Allah, melainkan untuk sujud kepada Allah. Sujud dalam erti kata yang sebenar, sujud dalam erti kata berterima kasih, sujud dalam erti kata menghargai, sujud dalam erti kata redha dengan aturan, nikmat, apa juga yang Allah dah susun atur kepada kita. Terima kasih sahabat-sahabat yang bagi gift kat Nima, terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang disebut dalam kitab ini. Dan ini jelas seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kami. Yakni untuk kita semua lah, untuk manusia lah. Untuk manusia. Assalamualaikum Ustaz. Facebook tak ada buat live? Ada. Adalah. Facebook surau ada, Al-Barakah audio kuliah ada, Facebook saya Rahim Nasir, semua ada. Tapi masuk ke TikTok, jumpa TikTok kot. Tak ada masalah. Sama je. Facebook ke TikTok, orang yang sama berceramah. Kan? Dia tak bertukar tuan, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maknanya Allah sebut dalam ayat tadi, dia buat semua ni untuk manusia. Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, besarnya nilai kita ni sebenarnya pada pandangan Allah, pada sisi Allah. Kalau kita boleh menghargai situasi itu, tak, kita boleh hargai situasi, ya Allah, Engkau dah buat untuk kami ni macam-macam. Allah bagi oksigennya, Allah bagi cahaya matahari, Allah bagi malam-malam cahaya bulan, Allah bagi malam-malam bintangnya, angin sepoi-sepoi bahasa sejuk-sejuk, macam tu kan. Jadi, sebenarnya hebat ni Allah bagi pada kita ni, sangat hebat sebenarnya. Okey. Terima kasih Kak Tun bagi gift. Baik. Jadi, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu satu. Ayat kedua Allah Ta'ala sebut, ini yang saya baca tadilah. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu, melainkan liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada aku, melainkan untuk sujud kepada aku, melainkan untuk mengabdikan diri, menyembah aku, kata Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ingat, ini tugasan kita. Ini tugasan kita. Maknanya tugas aku, tugas saya, tugas tuan-tuan, ibu-ibu semua, tugas kita semua adalah bangun je pagi-pagi, ingat dalam kepala otak kita ni, aku adalah hamba Allah. Aku ni Abdullah, hamba Allah. Ingat yang tu je. Siapa aku? Who am I? Betul, who am I? Siapa aku? Aku ni hamba Allah. Hamba Allah. Ingat tu. Bukan hamba dunia, bukan hamba duit, bukan hamba segala-gala yang lain, tetapi kita adalah hamba Allah. Masuk dalam kepala otak ni biar dia segar sentiasa. Bangun je pagi, aku ni hamba Allah. Bila hamba Allah, dia akan buat tugasan yang Allah dah siapkan. Tugasan ni benda yang arahan Allah ni, benda yang memang dah siap tuan-tuan. Bukan kita nak kena fikir, nak kena repair, nak kena pecah otak memikir apa, macam mana aku nak sembah Allah. Tak payah. Tak, benda tu Allah dah siap. Allah kata, aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat, bayar zakat. Dah ada cara dah. Lepas tu Allah kata, puasa bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam. Masuk bulan Ramadan, kau puasa wajib sebulan. Dah pernah buat dah pun. Dah ada cara dah. Dah tahu dah. Belajar bab fiqah, buat puasa semua. Batal puasa, sunat puasa, makruh puasa. Semua dah hatam dah tuan. Buat saja. Bukan nak memikir apa ibadah aku nak buat. Tak payah tuan. Benda dah atur. Lepas tu, umrah haji umpamanya. Kan. Pagi tadi kita ada sembang sikit buat umrah haji ni kan. Tadi pun saya terbaca Facebook kawan baik saya. Dia dah terbang pergi sana dah. Mungkin duk survey-survey lah. Sebab sahabat saya ni dia travel. Dia ada travel agency lah. Yang saya biasa pergi umrah dengan dia. Jadi mungkin dia pergi survey lah tu. Nak tengok harga ke apa benda kan. Prosedur dan sebagainya. Itu doa yang terbaik. Ada rezeki kok ujung tahun ni, mana tahu buka ke kan. Boleh ya kita terbang pergi sana. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Jadi ingat. Kita tak perlu nak create benda-benda baru, tapi Allah dah susun.
Sembahyang subuhnya 2 rakaat. Dah ada dah. Tak payah pening bangun-bangun subuh. Berapa rakaat pagi ni? Tak payah. Tak payah buat-buat heran tuan-tuan. Tak payah buat-buat heran. Pagi ni bangun subuh berapa rakaat dia? Tak payah. Memang dah setting 2 rakaat. Zuhur kejap lagi ni 4 rakaat. Dah set up, dah setting elok. Habis kuliah sekejap lagi satu suku ni. Satu suku, 1.20 macam tu lah. Habis sekarang, sembahyang lah. Tak payah pening. Memang namanya pun sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur je 4 rakaat dah. Tak payah pening. Zuhur ni 4 ke 14 tak ada. Memang dah set up. Jadi tugas kita, bismillah, jalan. Bismillah, jalan. Bismillah, jalan. Boleh? Boleh dapat tu. Jadi tak adalah nak serabut otak, nak create benda baru, nak memikir macam mana. Kita tengok manusia dalam dunia ni pening nak mikir macam mana nak lawan COVID tak. Sebab benda baru kan. Pening nak cipta dia punya anti-vaksin pula dah. Dia punya vaksin. Pening macam mana virus ni merebak. Benda baru tuan. Banyak kajian nak kena buat. Islam ni tak ada perlu banyak kajian. Kita mengucap saja 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Follow saja aturan-aturan yang sudah ada dalam Islam, dalam rukun Islam, rukun iman yang 6, jalan. Kan senang. Tapi kadang-kadang itulah, manusia ni buat bagi susah. Dia menyusahkan kepala otak dia. Kan, dia memeningkan kepala otak dia, mikir bagian, tak payah tuan. Allahu Akbar. Allah dah bagi kita ni mudah kerja, dia panggil. Mudah kerja. Kan, bila mudah kerja, bismillah, tawakal, jalan. Tak payah pening nak fikir itu, fikir ni. Senang je tuan-tuan sebenarnya, tapi kadang-kadang kita yang menyusah-nyusahkan diri kita, nampak? Benda senang. Okey. Jadi sebab itu dia kata tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, aku ciptakan manusia ini, melainkan semuanya Allah kata aku nak manusia dan jin ni sujud pada aku. Itu je tuan-tuan. Allah nak kita sujud pada dia. Allah nak kita syukur pada dia. Dan Allah dah siapkan syurga tuan-tuan. Syurga dan neraka. Dia dah siapkan. Tak banyak pun. Satu syurga untuk orang beriman yang baik-baik, satu neraka untuk orang degil. Itu saja. Jadi kita pilih nak yang mana satu. Saya percaya semua yang menonton ni nak syurga. Syurga pula nak syurga Firdaus. So kita doakan bersama, mudah-mudahan semua yang sedang live, yang menonton, yang mendengar ni akan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus oleh Allah satu hari nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Okey. Baik, habis tajuk tu. Sambung lagi tuan-tuan. Tajuk berikutnya, keutamaan manusia. Apa hebatnya manusia ni? Keutamaan manusia tak? Apa specialnya kita jadi manusia? Nombor 5. Dia kata betul. Manusia ni makhluk yang kecil dan lemah. Kalau dilihat dari sudut tubuh dan kekuatan yang lahir. Kalau dilihat dari sudut fizikal tubuh kita ni memanglah kecil. Compare kita dengan pokok balak tak? Memang kita kecil lah. Compare kita dengan pokok rambutan pun kita kecil. Compare dengan awan, dengan langit, dengan gunung, dengan sungai, dengan laut, dengan gajah, kita kecil tuan. Fizikal tu memang kita kecil. Okey, dari sudut fizikal. Tetapi ditinjau dari keadaan jiwa dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, nyatalah manusia ini makhluk yang sangat-sangat istimewa. Kalau fizikal tubuh, memanglah kita ni kecil berbanding makhluk lain yang lebih besar fizikalnya daripada kita. Tetapi kalau dibandingkan kita
dengan dalaman ini, dengan roh, dengan rohani dalaman kita, maka manusia sebenarnya sangat-sangat special. Sebab apa tuan-tuan? Manusia dia boleh menguasai semua. Manusia boleh menguasai binatang. Sebab tu dia boleh bela binatang. Manusia menguasai alam sekitar. Kita yang kontrol alam sekitar ni. Kita tebang pokok ke, tanam pokok ke, kan? Kita buat rumah tepi sungai, kita kuasai. Binatang pun kita kuasai dia, kita jaga, kita bela, kita sembelih dia, kita kuasai. Dah, termasuklah lagi hebat manusia boleh menguasai jin, tuan-tuan. Oh, ya ke Ustaz? Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan manusia. Walaupun ialah dia Nabi, tapi dia manusia kan. Kan dia boleh kuasai jin. Jin sangat takut dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, untungnya kita jadi manusia yang sangat-sangat special. Terima kasih Gidi Gaming bagi gift kat Ustaz. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini benda yang kita nak kena faham. Dahsyatnya kita ni boleh menguasai. Boleh menguasai. Tak, kita boleh kontrol laut, kita boleh hejah dengan kapal, boleh berlayar atas laut. Oh, dahsyat tuan. Dahsyat manusia ni. Kalau dia renung tu memang luar biasa lah. Memang hebat. Okey, sambung lagi. Dan dia kata, benarlah seperti mana kata penyair. Saya baca maksudnya ada empat baris. Ubatmu adalah dalam tubuhmu, tetapi kamu tidak menampak. Penyakitmu kerana kamu, tapi kamu tidak tahu. Kamu mengira bahawa kamu adalah tubuh yang kecil, tapi dalam tubuhmu tergambar dunia yang besar. Nampak? Kadang-kadang dia kata kita ni ada ubat dalam tubuh badan kita ni, ada ubat Allah buat tapi kita tak tahu, dia kata. Kadang-kadang ada penyakit tapi kita tak jumpa pula ubat. Nampak? Tapi rupa-rupanya dia kata dalam tubuhmu tergambar dunia yang besar. Maknanya dalam fizikal badan kita ni, iaitu roh atau benda panggil hati tadi. Hati, akal, buah fikiran manusia boleh menguasai dunia, tuan-tuan. Nampak tak? Itu saya kata tadi. Allah Ta'ala buat manusia ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebab itu, bersyukurlah bila Allah pilih kita jadi manusia. Boleh faham? Manusia pula Islam. Alhamdulillah, syukur. Ada peluang masuk syurga. Islam ni ada peluang masuk syurga. Kalau Allah jadikan kita bukan manusia, macam mana agak-agak? Kalau Allah jadikan kita cushion yang saya duduk ni, hari-hari kena hentak, kan? Hari-hari kena lenyek. Lama patah riuk dah. Tak boleh bergerak ke mana. Entah negeri, tak boleh. Kan? Kalau Allah jadikan kita pokok manggis depan rumah kita, pokok mangga depan rumah kita, kita nak pergi ke mana, tuan? Tak bergerak, mati kering kat situ je sudahnya. Kena peti pula, Allahu Akbar. Tapi bila jadi manusia, boleh bergerak, boleh rentas, boleh berjalan sana kemari, boleh terjun sungai, mandi kolam, boleh macam-macam lah, macam-macam. Kan, betul Ustaz, duduk situ je. Dah, nak ke mana? Jadilah pokok pinang. Kampung Pinang, Pinang Sebatang, Siti Piramli. Duduk sebatang kat situ, tegak, seorang sampai kiamat. Tak ada kiamat dah runtuh. Kan? Aneh-aneh makan pula pokok tu, uyuk. Jadi tiang telefon tak ke mana, kita terpacak tengah panas. Panas, hujan, ribut, semua duduk situ je. Tapi sebab kita ni special, manusia boleh bergerak. Kan? Allah, boleh bergerak pula dengan petunjuk Allah. Lepas tu dengan nikmat pula. Duduk rumah tapi segala isi dunia kita boleh tahu dalam rumah saja, tuan. Petik internet, Google, YouTube, semua keluar. Semua maklumat luar rumah kita dapat dalam rumah. Hebat tak? Hebat manusia.
Kita duduk sini, saya duduk Sungai Buloh. Saya tahu apa berlaku di Tanah Suci Mekah. Pasal kita buka YouTube, tengok Mekah live, Madinah live apa semua. Dah nampak kelebihan itu. Assalamualaikum Ustazah. Alamak, Ustazah dia panggilnya. Bertukar jantina Ustaz ni. Terlajak typing apa. Baik, jadi tuan-tuan, kita lebih kenyang makan nasi. Sampai dah tak tahu Ustaz dengan Ustazah. Jangan marah tu, melawak je. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tu Ustazah Kak Tun. Ingatkan, bagi salam kat saya. Sebab tak ada tag nama kat situ. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu hebatnya manusia. Tubuh kecil tapi menguasai dunia. Tubuh kecil tapi menguasai dunia. Tak, petik-petik nama Ustazah terus bagi gift kat saya. Terima kasih Ustazah Kak Tun. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berbanggalah jadi manusia. Berbanggalah jadi manusia. Bersyukurlah jadi manusia. Dah. Seronoklah jadi manusia. Seronoklah. Patutnya kita kena enjoy kita punya life. Kehidupan kita ni sebagai as a human being, sebagai manusia. Dah, kena enjoy. Kena seronok-seronok. Jangan nyampah pula aku jadi manusia. Habis kau ni apa? Jadi beruk ke apa? Tak nak jadi beruang ke apa? Kalau beruang tak apa, duit banyak. Nak jadi beruang, nak jadi buaya ke apa? Dah menyampah nak jadi manusia. Jangan tuan-tuan. Manusia ni dia ada level tau. Manusia ni dia punya level, dia boleh pergi lebih dahsyat, lebih mulia dari malaikat. Kalau kena gaya jadi manusia ni, dia punya level tu boleh pergi lebih jauh dari malaikat Allah. Kalau tak kena gaya, level manusia boleh merudum ke bawah, lebih hina dari haiwan ternakan. Saya bangga jadi positif comel. Sangat kan? Sangatlah. Comel lah sangat. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maknanya silap hari bulan lebih hina daripada lembu, kerbau, kambing dan binatang ternak yang lain. Kena gaya lebih up, lebih tinggi daripada malaikat. Level, bukan kita handal daripada malaikat, tak. Level kita tu, kemuliaan tu Allah up lebih tinggi dari malaikat-malaikat Allah. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab apa? Sebab malaikat dia tak ada nafsu tuan. Malaikat tak ada nafsu. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak berkahwin macam kita. Kita ni dengan cabaran nafsu pun satu hal juga. Tak, cabaran nafsu tu satu hal. Sebab itu, ialah bila ada nafsu tu ada keinginan nak kan? Nak kahwin maksudnya, tu maksudnya mungkin nak kahwin kot. Ada keinginan nak apa? Nak cari pasangan hidup. Ada keinginan nak nak berkeluarga, nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli handphone baru. Nafsu. Malaikat tak ada handphone. Malaikat tak ada benda tuan-tuan. Jadi cabaran malaikat tu tak besar mana. Cabaran kita lebih besar daripada para malaikat. Sebab kita ada nafsu. Nafsu ni jangan buat main tuan. Dia lost control nafsu ni, jahanam kita tahu. Jangan buat hal. Jahanam kita. Allahu Akbar. Jadi apa pun sahabat sekalian, ibu-ibu, ustaz, ustazah yang menonton pada tengah hari ini, banggalah jadi manusia. Dan lebih berbangga pula syukur kita jadi orang Islam. Dan berbanggalah kita jadi orang beriman, orang Islam yang taat, orang Islam yang baik, orang Islam yang menghargai, orang Islam yang menjaga silaturahim. Allah sangat suka kepada kita, insya-Allah. Boleh nak? Baik, saya sambung lagi tuan. Yang nombor 6. Sambung nombor 6. Betul lagi, tadi betul lah.
betul manusia itu dilihat dari umurnya dalam kehidupan dunia ini seolah-olah satu titik kecil dari perjalanan masa yang panjang. Tetapi orang beriman tiada memandang kematian sebagai akhir perjalanan hidup manusia. Maksud dia, kita atas dunia ni kira berbanding dengan umur dunia, kita ni macam, kalau orang kampung saya panggil a piece of cake. Aku dah kata dah, musim-musim tak ada air ni dia akan keluar cakap orang putih tuan. Kan? Kita ni, umur kita berbanding dengan umur dunia, orang kampung saya kata a piece of cake. Secebis saja. Dah, umur berapa? 60, boom, padam. Umur dunia dah 1000 tahun, kita 60 kan, padam terus. Maknanya, sikit lah kan. Saya jangan cabar-cabar cakap orang putih kan. Nanti akan keluar I love you apa semua. Dia lebih bahaya lagi itu. Jadi jangan provoke saya lah. Ya? Jangan provoke. Jadi tuan-tuan, maknanya kita nak sebut umur dunia dengan umur kita ni hanya secebis sahaja. Secebis sahaja. Kau orang ni buat lawak. Aduh. Secebis saja. Okey? Secebis saja. Mana sikit. Tetapi itu bukan pengakhiran. Sebab kita orang beriman ni, dia ada penyambung hidup di dalam kubur, dia ada penyambung hidup di padang mahsyar. Macam tu. Maknanya bukan mati je, tutup fail. Tak ada apa dah, jadi tanah keras kering gitu je. Tak. Tetapi menyambung hidup dalam alam barzah dan lebih dahsyat lagi, menyambung hidup di padang mahsyar dan di syurga Allah. Yang saat itu sebenarnya tidak ada lagi kematian. Bila kita mati di atas dunia ni, meninggal dunia orang kata tak, mati atau meninggal dunia, cerita dia tak ada dah mati lepas tu. Tuan-tuan bayang tak ada dah mati selepas mati. Saya ulang sekali lagi, bagi pening sikit. Tidak ada lagi mati selepas kita mati. Fahamlah sendiri. Tak faham pun suka hati korang lah. Kan? Jadi tuan-tuan, tak masuk je kubur, dah tak ada cerita mati dah. Yang mati hanya jasad saja, tapi roh kita kekal hidup sampailah padang mahsyar, sampailah masuk syurga. Dalam syurga tak akan mati-mati. Kalau faham, alhamdulillah. Senang kerja saya mengajar anak murid macam ni. Kan, senang kerja saya mengajar anak murid macam ni. Tak faham pun buat faham je lah. Betul, bagus. Senang kerja ustaz. Tak ada pening nak bagi faham lah. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So dia kata apa lagi? Mati hanyalah merupakan satu perhentian. Mati itu station, perhentian. Untuk perpindahan dalam perjalanan yang sangat-sangat jauh. Allahu Akbar. Mati ni tuan-tuan, dia panggil transit lah. Perhentian untuk kita memulakan langkah baru menuju ke alam yang sangat luas, alam yang sangat panjang, alam yang sangat jauh. Kena ingat tu. Mati adalah permulaan hidup kita untuk alam akhirat yang tidak ada noktahnya. Dan lebih ngeri lagi, mati itu adalah permulaan akhirat, yang permulaan akhirat itu berterusan, yang kita tidak lagi boleh berpatah balik. Allahu Akbar. Yang tak boleh nak U-turn balik, nak bertaubat ke, nak apa, dah tak boleh selepas mati. So nampak tak dia punya gambaran, ngerinya permulaan hidup di akhirat tu nanti.
Kalau tak kena gaya, tak ada pembentangan kapet merah, tuan-tuan. Tak ada. Kalau kena gaya, dapat red carpet dalam kubur, boleh tahan. Tak, nikmat kubur, kita dapat nikmat dalam kubur, lapangkan kubur, terang menderang kubur, okey. Kalau kena yang gelap-gelemat tu, kena himpit dengan kubur macam, takut jangan buat main. Sebab itu, Nabi pernah sebut, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nabi kata sesungguhnya lubang kubur itu adalah stesen yang pertama. Maknanya mati tu, lubang kubur tu maknanya kita baru matilah. Masuk dalam kubur. So, kubur itu ataupun dipanggil alam barzah itu adalah pintu gerbang menuju akhirat. Kalau kita nak masuk syurga, kita nak pergi akhirat, kita kena mati dulu. Itu prosedur SOP dia. Kalau tak mati, tak sampai akhirat. Kalau tak mati, tak akan lepas ke syurga. Kena mati dulu, tuan-tuan. Suka tak suka, kena mati. Nak buat macam mana? Berani ke takut mati pun mati. Suka ke tak suka mati pun mati. Jarang orang suka matilah. Kan? Bersedia ke tak bersedia pun mati tak? Bersedia tak bersedia pun mati juga. Jadi sebab itulah apa yang diletakkan oleh agama kepada kita, maka perkara-perkara seperti ini kita kena ambil perhatian. Ustaz, kalau lulus dari Munkar Nakir, selamatlah Ustaz, insya-Allah. Itu je. Kan, lulus soalan malaikat Munkar Nakir, selamat. Sebab Nabi kata kubur itu adalah indikator. Indikator nasib kita ke depan besok. Nasib kita di akhirat. Kubur tu dia punya indikator. Kalau dalam kuburnya lulus, dalam kuburnya okey, boleh jawab soalan Munkar Nakir dan sebagainya, insya-Allah Nabi kata fama ba'dahu aisaru minhu. Apa yang kamu akan tempuh selepas daripada kubur itu, Nabi kata lebih mudah baginya. Itu Nabi dah jamin, bukan saya pandai-pandai reka lah tengah hari ni. Rasulullah yang sebut benda tu. Tapi kata Nabi, fa illam yanju minhu. Kalaulah manusia itu gagal di dalam kuburnya, dia tak boleh jawab soalan-soalan para malaikat dan sebagainya, maka kata Nabi fama ba'dahu asyaddu minhu. Apa yang dia kena tempuh selepas itu lebih sukar baginya. Allahu Akbar. Jadi bahasa mudahnya tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, ceritanya dunia inilah yang kita sedang harung sekarang ni, yang kita sedang duduk dalam dunia ni, inilah ruang yang terbaik untuk kita buat segala preparation, segala persiapan dan seumpamanya. Bukan ke ustaz semasa kita mati dah tahu ke kita macam mana. Betul itu. Haji Ismail sebut tu betul lah. Maknanya macam saya kata tadi lah, maksud dia yang saya faham lah apa yang Haji tulis tu. Kubur tu penentunya. Kan Nabi pun dah sebut. Kubur tu indikatornya. Kalau kuburnya okey, clear, elok, tenang semua, akhirat tu lebih mudah lah. Maknanya nampak dah jalan ke syurga. Sebab dalam kubur tu Allah dah tunjuk. Dalam kubur tu Allah dah tunjuk pagi petang, setiap hari sampai kiamat. Kalau orang tu ahli neraka, dia nampak api neraka, dia rasa bahang panah api, itu dalam hadis sahih ada sebut. Kalau dia ahli syurga, pagi petang dia nampak syurga, nampak bidadari, cuma tak boleh pegang lah. Nampak dia babai, Abang Haji, tapi tak, Abang Haji tak boleh buat apa-apa lagi masa tu. Buat-buat tenang. Kan? Dan dapat bau haruman kasturi syurga. Allahu Akbar. Dalam kubur dah nampak. Okey. YNWA hadir Mantap. Mantap penyokong Liverpool kita.
Terbaik. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, boleh ke kita doa Ustaz, minta syurga tanpa hisap, kita ni cak ayam je? Boleh. Tak kira cak ayam, cak itik ke apa benda pun kita ni, kita doa je. Kan? Doa je, ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisap, ya Allah, boleh. Minta je lah. Walaupun kita rasa macam kita tak layak kan. Macam kita tak layak. Tak layak nak minta. Macam kita rasa kita ni, kita sedar diri lah, bahasa mudahnya tak. Kita ni sedar diri, tapi tak apa tuan. Kita minta je. Sebab doa ni, Allah tak kisah. Dia nak kita minta je. Mana tahu dapat rezeki kita bagi. Kalau kita jumpa duit tepi jalan, kita bagi ke orang atau sedekah kat masjid, boleh? Boleh. Kan? Sebab duit tu kita tak tahu siapa punya. Sebaiknya kita sedekah kat masjid lah. Sebaiknya kita sedekah ke tabung-tabung surau masjid dan kita niatkan, ya Allah, pahala ni untuk pemilik duit ni lah. Macam tu. Sebenarnya kita pun dapat pahala tak? Sebab kita tolong uruskan duit tu. Gitu. Okay? Allahu Akbar. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, masa pun sebenarnya hampir mencemburui kita. Tiba-tiba kan. Jadi, apa yang paling penting tuan-tuan? Yang paling penting adalah kita kena jadi hamba Allah yang sedar diri. Hamba Allah yang bersiap sedia dengan apa juga amalan-amalan yang terbaik. Boleh bayangkan tak bidadari itu segak macam mana? Macam Haji Ma'il gitu. Kan? Nanti kita ceritalah. Tengah hari ni Kang, tak apa, nanti kita cerita. Kan? Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena jadi hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang sedar diri, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang baik. Sebab ruang kita ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sangat terhad. Kita tak tahu berapa lama lagi kita akan hidup lah. Berapa lama kita boleh pijak berjalan di atas muka bumi, kita tak tahu. Jadi sementara masih ada peluang, kita beramal. Buatlah baik, walaupun kata Nabi, walaupun Nabi kata hanya sekadar melemparkan senyuman. Walaupun kita lempar senyuman dalam mask, kita pakai mask, senyum, tetap ada pahala. Walaupun senyum tu tak berapa clear sangat, nampak bergerak pipi sini sikit tak, tapi tetap diketahui oleh Allah. So, buatlah baik. Hidup ni jangan menyusahkan orang tuan-tuan. Ramai orang menyusahkan orang. Hidup dia menyusah mak bapak, menyusahkan anak-anak, menyusahkan suami, menyusahkan isteri, menyusahkan jiran. Kita jangan jadi golongan itu. Okey? Jangan jadi golongan yang menyusahkan orang keliling kita. Sampai menyusahkan makhluk lain pun ada tak? Teruk no kita ni. Okey? Jadi buatlah peluang-peluang yang ada, rebut tuan-tuan sebanyak-banyaknya. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahcarakan urusan-urusan kita semua. Insya-Allah Allah akan limpahi kita dengan rahmat, keampunan dan hidayahnya. Kita doa yang terbaik, dan itu yang boleh saya sharekan sedikit pada tengah hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada pihak Surau Al-Barakah MKBR. Maksud dia Menara Kembar Bank Rakyat, MKBR. Jadi tuan-tuan yang ada Facebook, tolong follow Surau Al-Barakah MKBR di Facebook. Okey? Sebab page tu bagus, sebab ada kuliah-kuliah dan sebagainya. Selain tuan-tuan follow page audio kuliah juga, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, itu yang saya nak share sedikit pada tengah hari ini. Terima kasih banyak pada pihak surau
yang menganjurkan kuliah kita pada tengah hari ini. Itulah Aisyah, sebab masanya sampai satu suku je sebenarnya, kan? Jadi apa pun, terima kasih semua, dan insya-Allah jangan lupa malam ni kita ada live lagi. Malam ni kita cerita bab sirah Nabi sikit. Malam ni saya akan live daripada Masjid Kampung Kubu Gajah. Saya pun seram nak masuk kampung tu sebab gajah banyak kan. Padahal tak ada gajah pun. Nama je. Kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh. Dekat dengan rumah saya, naik motor je. Dalam 7-8 minit macam tu lah kot. Dekat je. Kampung saya. Kampung Ustazah. Kubu Gajah Selangor ni bukan Kubu Gajah Perak. Dekat Perak pun ada satu dekat Kampung Kubu Gajah. Ustaz ni kan, ya kenapa Mokdah? Bawa tenang Mokdah. Relax. Ambil nafas tu. Okey. Ustaz pernah jumpa gajah ke? Pernah. Jangan main-main. Gajah dengan saya kenal rapat, best friend. Pernah jumpa kat zoo. Korang ni pun tanya soalan bukan. Okey. Boleh rentas dah nampak Ustaz ceria. Wah, Jima'i pandai dia baca fikiran saya. Dia kata Ustaz ni dah boleh rentas nampak ceria. Pukul berapa malam ni? Lepas maghrib? Lepas maghrib dalam 7.30, 7.40 macam tu lah. Bergantung pada Tok Imam Masjid. Dia bergantung pada Tok Imam Masjid. Okey. Tok Imam Masjid kalau wirid dia panjang, lambatlah sikit kuliahnya mula. Kalau wiridnya pendek, cepatlah mula kuliah saya. Apa pun, masuk je maghrib, 7-6 minit tu, tuan-tuan standby je. Tuan-tuan standby je. Okey. Ready dah depan handphone tu. Scroll lah tengok Facebook ke TikTok. InsyaAllah malam ni saya akan buat dua-dua sekali. Okey. Baik. Jom kita doakan buat Tuan Haji Ghazali Arsyad kita yang mohon doakan adiknya yang bernama Zalina Arsyad yang sedang ditidurkan bersama suami, anak-anaknya Zahiruddin serta isteri juga cucu yang bakal dilahirkan, juga anaknya Khairi dan isterinya juga. Kita doakan mereka semua diberi kesembuhan yang terbaik, dipulihkan segera, dikembalikan kesihatan mereka kepada yang normal dan dijauhkan daripada COVID buat selama-lamanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat waris-waris, kita doa yang terbaik untuk mereka semua, insya-Allah. Allah makbulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Haji Ghazali berkongsikan maklumat itu. Terima kasih banyak. Bila nak balik Langkawi? Tak tahu lagi Kak Sabar ya. Belum plan lagi nak balik sebab jadual kuliah pun tengah padat ni kan. Kita bertenang dulu. Kuliah malam ni lepas maghrib pukul 7.30 macam tu, standby je lah. InsyaAllah. Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat yang bersama, semua yang share, yang komen, yang like, yang follow, yang sama-sama hadir pada tengah hari ini. Saya minta maaf, mungkin ada gurauan-gurauan yang terlajak ke, yang menyinggung, saya minta maaf. Nama Ustaz Rahim Nasir kan? Ya, betul. Nama saya Ustaz Rahim Nasir. Kenapa Mokdah? Ada apa-apa nak kirim? Nak alamat boleh PM tepi, tak ada masalah. Nak alamat minta kat moderator pun tak apa. Moderator saya semua ada alamat saya. Baik, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kelemahan, kekurangan. Saya minta ampun dengan Allah. Saya minta maaf dengan anda semua. Anda semua memang terbaik. Anda semua memang rare, memang wow, memang hebat. Selalu support program-program agama macam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi maghrib nanti. Doakan urusan saya kejap lagi. Ada 2 urusan lagi. Kereta dengan motor belum settle lagi. Kereta saya dah tinggal dekat Honda. Kejap lagi nak pergi ambil. Motor pula, lepas tu nak repair motor pula, nak kena settle lagi. Doakan Allah mudahkan, insyaAllah. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.